apa saja benda baik dan berita baik ya untuk negara kita. Pastinya walaun-walaun lebay-lebay, sitro-sitro pembangkang akan memusingkan kebenaran itu. Ya, memusingkan kebenaran untuk menyanggah apa yang sedang berlaku di dalam negara kita. Ya, antaranya hari ini kita boleh nampak bagaimana kestabilan ekonomi, politik, ya walaupun ada cubaan coba menembuk atap daripada lebay-lebay pas, tapi kita boleh nampak ya dengan kestabilan ekonomi ini ya menjadi pemangkin ya kepada bursa saham kita. Ya, bursa saham Malaysia dikatakan mencapai rekod tertinggi mencapai rekod tertinggi dalam tempoh 6 tahun. Ini adalah satu cerminan kekuatan ekonomi negara kita, sahabat-sahabat semua. Pasport negara kita pula disenaraikan sebagai top 10 ya pasport yang berpengaruh di seluruh negara. Jadi bukan saja di seluruh negara tapi worldwide, sahabat-sahabat semua. Jadi untuk pertamanya saya ingin memberikan bacaan ya bersama dengan kita berkaitan dengan bursa saham Malaysia ini. Jadi Malaysia melakar pencapaian membanggakan apabila pasaran saham mencatat prestasi positif dengan indeks FBM KLICI menembusi paras 1.700 mata, mencatatkan paras tertinggi dalam tempo lebih 6 tahun. Menurut infografik yang disediakan ISLA, pencapaian ini menandakan pemulihan keyakinan pelabur terhadap ekonomi negara selepas beberapa tahun ketidaktentuan. Lonjakan tersebut didorong oleh aliran masuk semula pelabur asing, sentimen pasaran yang semakin positif, serta kestabilan politik di bawah kerajaan perpaduan. Dengan prestasi KLCI dilihat mencerminkan keyakinan baharu terhadap hala tuju dan prospek ekonomi Malaysia. Sementara itu, memetik bernama penganalisis menyifatkan bahwa penembusan paras psikologi 1.700 mata sebagai pencapaian penting, menandakan kembalinya penilaian pasaran ke tahap parah pandemik serta mencerminkan kekuatan ekonomi dan pemulihan ekonomi dan prospek ekonomi Malaysia yang semakin kukuh. Jadi kalau kita lihat ya ini antara gambar raja ya yang kita boleh nampak di sini ya lonjakan pasaran saham ya KLSI 2026 bukti kestabilan ekonomi, dan data ini diambil setakat 14 hari bulan ya hari ini 2026. Jadi FMBL KLICI tembusi paras 1.700 mata tertinggi sejak 2019 dan paras tertinggi dalam lebih 6 ke 7 tahun kembali ke tahap pra-pandemik. Jadi kenaikan dipacu oleh sentimen pasaran positif, risiko ya positif dan minat risiko pelabur, aliran masuk pelabur asing dan pasaran bertindak balas positif terhadap kestabilan politik kerajaan. Jadi walaupun ya sahabat semua ada cubaan daripada lebay-lebay parti PAS untuk menembuk atap kerajaan hari ini dan seringkali membuat persepsi kononnya kerajaan ini tumbang, kononnya kerajaan ini Perdana Menterinya akan diganti, itu tidak mempengaruhi ya keadaan ekonomi kita dan juga kestabilan politik. Ya, itu hanyalah satu suara-suara sumbang yang meroyan ya karena tidak lagi menjadi kerajaan, khususnya seperti Sanusi, lebay-lebay PAS lah kebanyakannya daripada parti PAS, termasuk juga lah individu-individu yang sentiasa menjadi duri dalam daging. Akmal Saleh, siapa lagi yang kita tahu memang kaki penghasut dan perfitnah, Cikgu Bat, ya, Papa Gomo dan sebagainya. Ya, hari-hari menfitnah, hari-hari ya menghasut, ya dibayar dan ya mereka menggunakan duit ya menfitnah, gaji menghasut itu ya untuk menampung kehidupan mereka, mungkin anak-anak, keluarga ya. Jadi ya soalnya adakah apa yang mereka lakukan itu halal, sahabat-sahabat semua? Tepuk dadah, tanya selera. Alright, jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan juga share video-video yang ada. Dan sekali lagi, pasport Malaysia antara top 10
Ya, top 10 paling berpengaruh di dunia. Sebegitu banyaknya dunia, pasport Malaysia boleh termasuk antara yang 10 paling berpengaruh di dunia. Jadi pasport Malaysia kini antara 10 pasport yang paling berpengaruh setelah mendapat kedudukan ke-9 Alam Indeks Pasport Henley 2026. Kedudukan ke-9 ini merupakan peningkatan kedudukan berbanding kedudukan ke-12 pada tahun lalu. Dan indeks ini memberikan kedudukan pasport berdasarkan bilangan destinasi yang boleh dilawati tanpa visa. Dan Singapura pula kekal ya di tempat pertama, Jepun dan Korea di tempat yang kedua. Jadi sahabat semua, tahniah ya kita ucapkan kepada kerajaan hari ini ya. Ini kita percaya berlaku dengan adanya tadbir urus ya yang padu, yang mantap ya daripada kerajaan hari ini ya. Dan kita boleh nampak juga perkara seperti ini ya harus ya mengguna dan memberikan sumbangan untuk membawa negara kita ini menuju ya kepada perkembangan ekonomi yang lebih baik, politik yang stabil, ya bukannya digunakan untuk tujuan politik ya, agama dan bangsa digunakan untuk menjatuhkan kerajaan, mau menakut-nakutkan orang, ya menjadi penghasut di antara kaum dan sebagainya, ya seperti mana yang dilakukan oleh pihak pembangkang hari ini. Pada saya itu adalah satu tindakan yang tidak ya bertanggung jawab ya, karena seolah-olah mereka sanggup menjatuhkan ya kestabilan ekonomi, politik dan sebagainya untuk ya mereka mahu ya, dapat apa yang mereka mahu, yaitu berkuasa, jawatan dan juga mungkin mengejar wang ringgit sahabat-sahabat semua. Hari-hari meroyan, baru-baru ini Sanusi mengatakan dia tahu bila kerajaan ini akan tumbang. Ya, tidak akan sampai 5 tahun ya mentadbir katanya. Wow, macam jadi nujum pak belalang pula Sanusi sekarang ya. Sudahlah ya, negeri Kedah tidak ada perkembangan yang signifikan yang kita boleh lihat. Dia pula sibuk mau tumbang jatuh tebuk atap kerajaan perpaduan hari ini, satu yang amat-amat memalukan. Cubalah fokus ya untuk membangunkan ya negeri masing-masing ya untuk rakyat, ya bukan hanya memberikan janji-janji manis, tapi apabila gagal menunaikan janji itu menyalahkan orang lain. Jadi inilah ya antaranya ciri-ciri pemimpin yang kita boleh anggap sebagai politikus sampah masyarakat. Itu pandangan saya, adakah Anda setuju atau tidak sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih, kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.